Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dikala pemimpin PAS di Selangor kata boleh menawan negeri Selangor pada PR yang akan datang, Menteri Besarnya mengumumkan satu perkara yang luar biasa. Salah satu yang disebut oleh pemimpin PAS bahawa pentadbiran negeri sekarang ini, Pakatan Harapan di Selangor tak mampu untuk uruskan ialah tentang pengurusan cerun tanah. Tapi Menteri Besar Selangor mengumumkan yang berbeza pula, berlainan daripada dakwaan itu. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih diucapkan kepada anda yang sudah menyokong channel ini. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like dan share. Bagi yang ingin menjadi member di dalam channel ini, saya alu-alukan kerana kita akan mulai memberikan goodies, souvenir, giveaway, topik, t-shirt, merchandise, keychain dan sebagainya kepada semua member yang terpilih dan bertuah. Selangor mengumumkan melalui Menteri Besarnya, iaitu Selangor menambahkan peruntukan sebanyak 21.1 juta ringgit Malaysia untuk baiki cerun runtuh batang kali. Inilah dia. Kerajaan Selangor telah bersetuju untuk menambah peruntukan sebanyak 21.1 juta ringgit Malaysia bagi pembaikan cerun berikutan hasil laporan bencana tanah runtuh batang kali yang dibentangkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau MMKN. Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari dalam kenyataan khas berhubung keputusan terkini Kerajaan Negeri pada hari ini, beliau berkata penambahan peruntukan bagi pembaikan cerun itu adalah hasil daripada cadangan daripada Jabatan Kerjaya Raya. Katanya, garis panduan berhubung aktiviti perniagaan serta tapak perkemahan akan diusaha sama antara kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk meningkatkan keselamatan warga Selangor yang menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut. Media sebelum ini telah melaporkan kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali pada 16 Disember 2022 yang lalu, yang melibatkan runtuhan sepanjang hampir 300 meter dan setinggi 70 meter di laluan B66 Jalan Batang Kali, Genting Hulu, Selangor. Dalam perkembangan lain, Amiruddin berkata kerja-kerja pengukuhan tebing di kawasan di Bukit Permai Fasa 2 di Ampang sedang dilaksanakan, sementara menanti laporan penuh analisis daripada pejabat daerah dan tanah hulu langat siap dilaksanakan. Ini berbeza daripada apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin PAS yang mana gagal katanya menguruskan cerun tanah ini. Rupa-rupanya sedang diusahakan, sudah ada dijalankan. Tragedi tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 Ampang pada Mac 2022 telah mengorbankan 4 penduduk dan seorang mengalami cedera ringan. Kita ucapkan takziah kepada semua yang terlibat dan Kerajaan Negeri Selangor sedang berusaha sekarang ini. Dalam isu yang lain, Amiruddin berkata penerima program skim Mesra Usia Emas layak memohon untuk bantuan voucher jom shopping perayaan, memandangkan kos sara hidup yang agak menekan pada ketika ini. Katanya secara keseluruhan Kerajaan Negeri menganggarkan 82,400 orang penerima akan mendapat manfaat bagi program yang memperuntukkan sejumlah 16.8 juta ringgit itu. Bantuan voucher jom shopping perayaan merupakan program bantuan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri sejak tahun 2012 lagi melalui Jawatan Kuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosioekonomi bersempena 3 perayaan utama iaitu Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali. Selain itu, Amiruddin berkata program Membaik Pulih menyelenggara serta menaik taraf fasiliti kemudahan awam di setiap kawasan DUN undangan
Dewan Undangan Negeri atau DUN akan diteruskan menerusi projek Selangor Penyayang Fasa 2 dengan peruntukan RM500,000 bagi setiap kawasan. Katanya program ini akan bermula akhir Februari depan dan peruntukan ini juga akan melibatkan pembinaan sebuah kompleks komuniti Selangor Penyayang di setiap DUN katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya kepada viewer-viewer sekalian, kepada semua penonton sekalian, pendapat anda tentang perkara ini. Soalannya mudah. Anda boleh jawab ya atau tidak dengan memberi komen. Sekiranya kamu rasa benda ni betul, kamu setuju, kata setuju. Kalau tidak setuju, kata tidak setuju. Adakah anda setuju dengan pendapat daripada pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional, bahawa Perikatan Nasional mampu menawan Selangor pada PRN akan datang? Adakah anda bersetuju PAS mampu menawan Selangor pada PRN akan datang ini? Jika anda setuju, anda boleh komen, saya setuju. Tapi kalau anda rasa PAS tak akan mampu untuk menawan Selangor, anda boleh komen, tidak setuju. Sebab terbaru ini ada satu kenyataan. Ada satu kenyataan daripada pemimpin Perikatan Nasional. Dia kata dengan gelombang hijau, PAS yakin Perikatan Nasional mampu tawan Selangor. Saya ingat dulu Barisan Nasional pun pernah bercakap begini. UMNO pernah bercakap begini. Najib Razak pernah cakap begini sebelum dia masuk penjara. Dia kata sudah penat jadi pembangkang di Selangor dan akan menawan Selangor kerana Selangor sudah penat menjadi pembangkang dan Barisan Nasional akan menawan Selangor. Tengok-tengok alih-alih dapat tengok-tengok apa kejadiannya, kalah teruk. Jadi PAS bagaimana pula? Adakah mereka akan dapat keluar daripada badi termakan kata-kata sendiri UMNO, ataupun mereka akan lebih teruk kalah? PAS Selangor menyuarakan keyakinan betapa Perikatan Nasional mempunyai peluang yang baik untuk menawan negeri kubu kuat Pakatan Harapan itu dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Pesuruhjaya PAS Selangor iaitu Ahmad Yunus Hairi berkata, keyakinan itu bersandarkan beberapa faktor dan perkembangan muktakhir negara ini. Dia mendakwa penduduk di Selangor sudah muak dengan pembohongan dan janji palsu Pakatan Harapan, dan ia bakal diterjemahkan dalam undi pada PRN yang akan diadakan tahun ini. Calon-calon PH dan BN kecundang di 6 kerusi parlimen di negeri ini dalam PRU 15 baru-baru ini katanya. Malah BN gagal memenangi walau 1 kerusi pun di Selangor. Wow. Sedangkan BN sangat-sangat yakin boleh menang, tapi rupanya kalah. PH dilihat tidak memiliki kemampuan membawa imej yang dikendaki rakyat dalam pentadbiran. Tambahan lagi apabila mereka sanggup pula untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional yang selama ini mereka serang sebagai kleptokrat dan serba pincang, katanya dalam kenyataan hari ini. Dia berpandangan penduduk di Selangor masih tidak dapat melihat sebarang penyelesaian yang memuaskan dari kerajaan PH berhubung permasalahan besar, termasuklah isu kos sara hidup, peluang pekerjaan dan perumahan, isu banjir, pengurusan cerun dan tanah tinggi, pencemaran air dan kemudahan infrastruktur serta liputan internet. Saya nak tanya saja, kalau PAS pemerintah Selangor dia boleh buat ni kah? Dia boleh buat ini kah? Ataupun ini hanyalah harapan? Tapi kita sentiasa berharap yang terbaik lah. Kalau betul PAS pemerintah Selangor, bagus juga, dan kita boleh tengok nanti adakah mereka dapat buat semua ini. Kita akan tunggu, kita akan tengok adakah mereka boleh selesaikan isu kos sara hidup, dapat beri tambah peluang pekerjaan, perumahan, isu banjir, pengurusan cerun dan tanah tinggi, pencemaran air, kemudahan infrastruktur serta liputan internet. Ataupun nanti sibuk lagi sekali, terlalu sibuk untuk haramkan judi, untuk haramkan minum alkohol. Itu saja sibuknya. Haramkan itu, haramkan ini, tetapi belum ada lagi disebut tentang kos sara hidup, peluang pekerjaan, perumahan, isu banjir, belum ada lagi.
Itu yang dikata oleh siapa? Mariam Mokhtar dalam dia punya YouTube channel. Jadi saya hanya pinjam kata-kata dia lah. Pada masa ini Pakatan Harapan memegang 45 daripada 56 kerusi DUN di Selangor, manakala Barisan Nasional dengan 4 kerusi, kesemuanya UMNO dengan Perikatan Nasional hanya 7 kerusi sahaja. Wow, betulkah Perikatan Nasional boleh menang terus? Daripada 7 tiba-tiba jadi 24 kerusi atau 27 kerusi. Betulkah orang tiba-tiba dapat jadi 27 kerusi dari 7 kerusi? Kita tengok nantilah. Di peringkat parlimen pula Pakatan Harapan memegang 16 kerusi, manakala Perikatan Nasional dengan 6 kerusi sahaja. Ahmad Yunus berkata, penduduk Selangor inginkan sebuah pentadbiran yang berintegriti, dapat membela nasib dan kehidupan mereka serta membawa pembangunan. Katanya dalam kenyataan itu, bukannya sebuah kerajaan yang populis dan gemar menabur janji-janji, tetapi gagal membantu dan menangani permasalahan rakyat. Dakwanya yang juga adalah adun si Jangkang. Atas faktor tersebut dan juga gelombang hijau yang membawa kemenangan di banyak kerusi kepada PRN dan PRU yang lalu, dia berkata PAS yakin mampu menang di Selangor nanti. Katanya ya PAS yakin akan mampu mengambil alih kerajaan negeri bersama Perikatan Nasional dengan menjanjikan sebuah pentadbiran yang bersih dan stabil sebagaimana dikehendaki oleh rakyat di negeri ini, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.